Okay, kita dah live Ustaz. Sekejap. Okay. Ni Facebook kan pakai macam ni? Masuk terror gila. Boleh lah Ustaz. Dia, kita guna apps jugalah, apps StreamYard nama dia. Okay. Okay. So, kalau tak ada apa-apa, saya boleh intro dulu lah Ustaz ya? Boleh. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman warzuqna fahman waj'alna minan najirin insyaallah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat penonton-penonton di FB Live Bukit Perak dan juga FB TM Perak. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi dengan limpah dan kurnianya pada hari ini, hari yang ke-16 Ramadan. Tengah-tengah bulan Ramadan, kita bersama-sama dengan seorang individu yang tak asing lagi sebenarnya di TM Perak ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok selalu jom bersama dengan CEO, inilah dia yang tukang mengalunkan bacaan doa. Dan kalau tuan-tuan biasa pergi ke Menara TM, pagi-pagi mesti dengar suara dia dulu. Dia akan membacakan doa awal pagi di Menara TM Perak. Jadi sekali lagi saya ingin mengalu-alukan kedatangan Al-Fadhil Ustaz Syahreza. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Hari ni Ustaz ragat sikit, dia pakai t-shirt je. Nasib baik saya pun pakai t-shirt. Okey. So Ustaz, terima kasih banyak-banyak di atas kesudian dan saya juga ingin mengalu-alukan kalau ada di FB TM Perak dan juga Bukit Perak, iaitu Pengurus Besar Negeri TM Perak Encik Mio Syaril Anwar Ahmad Radwan yang merupakan juga yang di-Pertua Bukit Perak. Tidak lupa juga Naib yang di-Pertua Encik Hassan Ismail. Saya rasa dia ada, selalunya dia tak tinggal kita punya tazkirah Ramadan ni. Ahli-ahli Bukit, jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pada hari ini kita ingin mengambil masa sedikit lah. Tuan-tuan punya hari cuti yang mana sepatutnya hari Sabtu kita rehat-rehat bersama dengan keluarga. Tapi apa kata kita bersama-sama meramaikan lagi taman-taman syurga insya-Allah dengan ilmu yang akan kita kongsikan hari ini. Tajuk kita sangat-sangat cantik yang mana kita akan memperkatakan mendengar daripada Al-Fadhil Ustaz Syahreza mengenai idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, kita berada di pertengahan sudah dan menuju ke penghujung Ramadan insya-Allah. Dan tentunya bagi kita sebagai umat Islam, time inilah untuk kita tekan pedal minyak tu Ustaz ya. Bagi kita accelerate sikit untuk kita menambahkan lagi apa yang perlu, apa yang kurang dalam amal ibadat kita insya-Allah sempena dengan bulan bonus ni, bulan Ramadan Al-Mubarak. Baiklah, tanpa buang masa lagi, saya serahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz Syahreza dengan tazkirah Ramadan yang bertajuk Akhlak Rasulullah yang Permurah. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan. Baik, terima kasih, jazakallah khair Tuan Haji Nazri. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pertamanya kita rafakkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam hormat buat sebaik-baik manusia dan sebaik-baik ciptaan, Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, buat ahli keluarga baginda dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Juga selawat dan salam bagi kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah sehinggalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hancur segala-galanya. Baik, seperti mana yang diintrokan oleh Tuan Haji Nazri, dan Tuan Haji Nazri ni merupakan sahabat haji saya pada 2 tahun yang lepas, ya. InsyaAllah 2018.
2018. Jadi di situlah saya kenal Tuan Haji ni, Masya Allah. Dia selalu buat live, saya tengok dia memang dia ada bakat untuk Masya Allah, untuk berada di depan kamera. Jadi sekarang ni biasanya kuliah-kuliah ni kita berikan kepada audiens yang memang ada di depan. Jadi untuk bercakap di depan kamera dengan tak ada siapa-siapa ni satu kekangan yang lain sebenarnya. Jadi ala kulli hal, medium ini digunakan untuk manfaatkan segala apa yang boleh dimanfaatkan. Baik, kita kembali kepada tajuk, yakni akhlak Nabi SAW yang pemurah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kata Ibn Abbas, Nabi SAW itu merupakan ajwad. Ajwad membawa maksud manusia yang paling pemurah, generous, sangat pemurah. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan apabila menjelang memasuki bulan Ramadan, keluar biasaan pemurah Nabi SAW itu sangat luar biasa. Walaupun di dalam bulan-bulan yang lain sebelum ini, bulan Zulqi'dah, Zulhijjah, Nabi itu dikenal dengan pemurah, tetapi Ibn Abbas mengatakan luar biasanya pemurah Nabi itu tatkala memasuki bulan Ramadan. Kemudian katanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadu bi khair min ar-rihi mursalah. Nabi itu pemurahnya dia dengan segala kebaikan lebih daripada angin yang bertiupan. Satu gambaran yang kita katakan Ibn Abbas ingin menggambarkan sesungguhnya Nabi itu sangat-sangat pemurah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, suka saya untuk saya ingatkan, Nabi SAW ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah untuk hanya dikenang pada 12 Rabiul Awal sahaja. Berarak untuk mengikat, berarak dan membawa spanduk, ini bukan tujuan Nabi SAW diutuskan. Pengutusan Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah bertujuan untuk kita mencontohi dan kita meneladani segala praktik baginda di dalam kerja ibadah kita sehari-harian. Maka ini objektif Nabi SAW. Maka dengan sebab itu, segala praktik Nabi itu dibukukan. Tidak ada mana-mana manusia di dunia ini yang kehidupan mereka itu dibukukan begitu detail, melainkan seorang manusia namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara perkara yang perlu kita contohi ataupun kita teladani dalam banyak bab Ramadan ini, kita tahu Nabi SAW banyak cerita di dalam Ramadan. Dia mengikat kainnya, dia menjadi ini dan itu. Tetapi untuk kali ini kita menfokuskan kepada kepemurahan Nabi SAW untuk kita contohi dan teladani. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pemurah ini dia lebih berkait dengan satu amalan yang berkaitan dengan mal, duit, okey, harta, untuk kita menginfakkan, untuk kita mensedekahkan, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh rujuk di dalam surah 3. Kalau Haji Nazri ada Quran di dalam phone, cuba buka surah ketiga ayat 92. Okey. Surah Al-Imran 92. Al-Imran 92 saya. Ya. Ini untuk sama-sama kita sekaligus mentadabbur Al-Quran, dan siapa tak buka Quran rugi dia. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dikira menjadi satu kebajikan ataupun kebaikan sehingga
kalian dapat memberikan derma ataupun infak daripada sebahagian daripada apa yang kamu sayangkan. Okey, ini konsep kebajikan yang Allah Subhanahu Wa Taala mentionkan di dalam surah 3 ayat 92. Baik. Apa kebajikan yang tinggi untuk kita merealisasikan sifat kepemurahan kita kepada saudara-saudara kita, untuk kita mendonasikan ataupun memberikan perkara yang kita sayangi kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana ayat ini turun, seorang sahabat Nabi SAW namanya Abu Talha. Abu Talha. Ini lihat bagaimana reaksi Nabi ataupun para sahabat Nabi. Abu Talha apabila dia mendengar ayat ini turun, dia berjumpa dan terus pergi kepada Nabi SAW. Kisah ini direkodkan di dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi dan usul umpamanya. Abu Talha memang terkenal dengan cerita ini. Kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mengatakan tidaklah menjadi satu kebajikan ataupun kebaikan selagi mana seseorang itu tidak memberikan satu perkara benda yang dia paling sayang." Kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya aku mempunyai kebun namanya Bayruha." Ini siapa yang selalu di Madinah, dia selalu dengar nama perigi Bayruha. Bayruha merupakan satu lokasi emas di kota Madinah. Segitiga emas lah kalau di Madinah. Tempat yang paling strategik, yang paling mahal, yang cantik, ada sungai padanya mengalir. Nabi SAW apabila memasuki masjid Nabi, dia akan melalui tanah tersebut dan tanahnya sangat indah dan cantik. Harganya paling mahal, ianya dimiliki oleh Abu Talha. Lantas apabila dia menerima ataupun mendengar penurunan firman Allah ayat 3 surah 3 ayat 92 ini, dia mengatakan sesungguhnya Bayruha ini ilallahi wa rasulih. Sesungguhnya Bayruha yang aku miliki ini aku serahkan untuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, ini reaksi ataupun action para sahabat. Mereka apabila mendengar satu-satu ayat ataupun arahan Tuhan, mereka terus bertindak untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat pemurah yang mungkin kita boleh letakkan di dalam jiwa kita. Ini teladan yang sangat-sangat baik, seperti mana juga anjuran Al-Quran Al-Karim. Tetapi saya baru ni minggu lepas saya di Perak. Saya ada di flat ke Payang, ke Tayang. Okey, flat Payang, okey. Tang Ipoh, ya. Saya ada, biasa setiap Ramadan saya akan mengumpulkan donasi-donasi daripada staf-staf Telekom. Banyak jugalah kita dapat hasil daripada surau Telekom. Dan di flat Kepayang ni alhamdulillah saya dapat kumpulkan dana dan kita beli beras sebanyak 2.4 tan. 1 tan minyak gula dan gula 1 tan, telur 500 papan, kemudian ada bihun, teh dan sebagainya. Maksudnya alhamdulillah mereka senyumlah pada hari itu dan diberikan kepada 480 isi rumah di flat Kepayang tu. YB pun datang juga tumpang, Exco, seorang Exco, seorang lagi Exco, seorang lagi YB. Dia pun tolonglah, biasalah, ambil gambar kemudian dia baliklah. Jadi ini hasil donasi yang kita, dan pengalaman saya alhamdulillah setiap kali untuk kita mengkolek ataupun meminta sumbangan pada bulan Ramadan, kebanyakannya mereka ini luar biasa pemurah dia. Kalau kita minta, biasanya hari-hari biasa ada kita minta bantuan mungkin dia bagi 200, tetapi pada bulan Ramadan dia boleh bagi sampai 2000. Ini kena minta bos-bos lah kan? Ya, betul. Minta bos-bos. Kalau bos tak bagi tu, orang kata tak patut lah kan. Baik. Tetapi saya nak kongsikan satu cabaran. Apabila kita dah faham Allah suruh infak, Allah suruh berikan harta yang paling kita sayang. Nabi SAW begitu pemurah, kita faham. Tetapi sebagai manusia, nanti
apabila kita sudah bersedia untuk menginfak, nanti ada satu bisikan ataupun rasa yang ditakut-takutkan. Okey, ini dilalui oleh semua manusia. Dia akan berfikir, kalau aku bagi 2,000, sikit lagi nak cukup 50,000 ni simpanan aku. Kalau aku bagi 2,000, tak cukup 50,000. Ataupun kalau aku bagi 2,000, habislah duit aku. Miskinlah aku dan sebagainya. Maka ini adalah penasihat yang terkenal di dunia, iaitulah Iblis dan Co. Okey. Iblis dan Co ini dia memberi nasihat kepada kita dan menakut-nakutkan kita. Cuba lihat surah Al-Baqarah, surah yang kedua Tuan Haji, dan penonton yang ada, surah yang kedua ayat 268. Surah yang kedua 268. Ayat 268. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah berfirman, sesungguhnya syaitan itu menjanjikan kepada kalian, dengan erti kata menakut-nakutkan kepada kalian, yang mana mereka ingin memberikan donasi ataupun infak kepada jalan Allah dengan apa? Dengan fakir. Syaitan akan takutkan nanti duit engkau habis, nanti duit engkau akan kurang. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan ini akan guide kita untuk kita melakukan satu perkara yang fahsya, iaitu bakhil dan kedekut. Sedangkan juga Allah memberikan janji dengan pengampunan dia dan rahmat dia dan sebagainya. Maka di sini kita perlu membezakan apabila bisikan-bisikan penasihat-penasihat ini datang kepada kita setelah mana kita bersedia untuk berinfak kepada Allah, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi pemurah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena kenal, oh ini syaitan, maka abaikan dan tinggalkan bisikan-bisikan tersebut. Dan itu ianya wujud kerana Allah Subhanahu wa taala berikan, dan itu kerja. Walaupun sebahagian orang besar di dunia ini pada hari ini musim PKP dia tak bekerja, tetapi syaitan ini di musim PKP dia bekerja juga. Okey, dia tak cuti. Dia juga menghasut anak-anak Adam. Janganlah bagi donasi, janganlah beri derma, nanti engkau miskin dan sebagainya. Ya, baik. Itu yang kedua. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ancaman yang besar bagi orang-orang yang mengenepikan ataupun tidak mengalirkan wangnya untuk sampai kepada orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Mudaththir, cuba lihat 74 ayat 42. 74 ayat 42. Al-Mudaththir. Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar." Saqar merupakan satu tempat, satu nama di antara nama-nama neraka. Allah bertanya kepada kalian, kenapa yang kalian boleh berada di dalam neraka Saqar ini? Maka penghuni-penghuni neraka Saqar itu berkata, yang pertamanya, qalu lam nakum minal musallin. Dahulunya kami di dunia ni, kami bukan orang yang dirikan solat. Kami tak solat. Jadi solat, dengan tak solat, kita kena faham memang ancamannya di neraka. Yang kedua, walam nut'imul miskin. Kami juga di dunia dahulu tidak memberi apa? Memberi orang-orang miskin makan. Subhanallah. Jadi kegagalan duit harta kita disalurkan kepada orang-orang miskin merupakan ancaman daripada Allah dengan ancaman neraka Saqar. Maka ini satu perkara yang serius. Kalau tidak serius, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengancamkan dengan sedemikian rupa. Ya. Baik. Jadi pengalaman kita lah, mungkin Tuan Haji pun ada dan sebagainya. Apabila kita memberi, contohnya kita beli 100, nanti kita akan rasa dan kita akan tahu Allah akan gantikan dengan gantian yang kita tak sangka-sangka. Betul. Kadang kita bagi 200, saya bagi 200, subhanallah, dapat ini dan sebagainya. Kerana apa? Allah ghaniyun hamid. Allah ini maha kaya
dan dia maha terpuji. Untuk dia berilah RM100 kepada kita bukan dialah, kerana kurniaan Allah ini satu kurniaan yang sangat besar. Bahkan nilai kita bernafas, nilai sihat kita, nilai keluarga kita, ianya itu priceless kata orang putih. Tidak ada harga. Tidak ada harga. Maka ini juga perlu dilihat daripada satu sudut. Berapa ramai orang yang ada kekayaan dan kita tidak pernah menganti kepada orang-orang yang kaya. Kita hormati mereka, tetapi hakikat mereka memerlukan perkara yang lebih daripada duit. Mereka perlukan kesihatan, mereka perlukan keluarga yang bahagia, mereka perlu kepada selera, kepada makan, yang mana semua rezeki-rezeki ini tidak ada di batang tubuh orang-orang yang kaya sebahagiannya. Sebab itu rezeki Allah Subhanahu Wa Taala adil dan sangat adil untuk mengagih-agihkan dia. Saya teringat kata-kata Hamka, tokoh ulama Nusantara, Hamka yang daripada Sumatera. Ini semua kita kenal Buya Hamka, terkenal dengan gerakan golongan muda. Kata Buya Hamka ketika mana dia bersama seorang gubernur di atas kereta, dia tengok orang berada di tepi-tepian sawah, orang miskin lah. Di tepi sawah ni bukanlah orang-orang kaya, biasanya yang duduk sawah ni memang orang miskin. Dia lihat orang miskin di padi, di tepi-tepi sawah tu. Ketika tu dia tengah rehat dan dia makan lah beberapa makanan. Dan gubernur tu kata, subhanallah, begitu selera orang petani ataupun pesawah tu makan, berpinggan-pinggan, bertambah-tambah. Yang mana gubernur tu dah lama dia kata dia tak pernah dapat pengalaman seperti itu. Asyik nak makannya, selera tak ada. Walaupun dihidangkan pada dia, di depan dia itu pelbagai jenis mata lauk, ada kambing, udang, ayam, segala haiwan ataupun binatang ada di depan dia, tetapi dia punya perasaan ataupun nafsu makan dia tu Allah Subhanahu Wa Taala tak rezekikan. Kadang dia kata aku nak makan apa. Kadang dia katakan aku bukan tak tahu nak makan apa, aku nak makan tapi aku tak boleh makan. Doktor tak bagi makan. Jadi ini satu penilaian bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengagih-agihkan rezeki. Kadang orang miskin dia hanya ada 2 jenis mata lauk sahaja. Ada telur goreng, ada sambal kicap, ada ikan puyuh yang baru ditangkap semalam. Tapi subhanallah dia punya rezeki, Allah rezekikan nafsu dia tu, dia sampai 2-3 pinggan dia makan. Tapi orang kaya sebahagiannya kita tengok dia punya buffet set subhanallah, tapi makan ciput dia. Ini satu perbezaan yang kita boleh faham bagaimana Allah mengagihkan rezeki-rezeki dia. Dan Allah tidak pernah tidak ada dalam mengagihkan rezeki. Tidak pernah. Ataupun contoh yang kedua, kalau kita lihat berapa ramai hari ini orang-orang yang berjawatan tinggi, ya, bukan di Malaysia lah, di tempat lain, pukul 3 malam tak mampu untuk tidur. Pening dia, fikir orang kecam dia di Facebook, orang kecam dia di Twitter, orang kecam dia di Instagram dan sebagainya. Orang ingin membuat satu tindakan kepada dia, tak boleh tidur dia. Sehingga kan mungkin terpaksa memanggil doktor untuk menyuntik ubat tidur, lalu baru boleh dia tidur. Tetapi kalau kita renung satu sudut, orang-orang yang kebiasaan, yang rumahnya mungkin pun tak ada bumbung ataupun katil pun tak ada, pukul 10 malam Allah Subhanahu Wa Taala telah merezekikan mata dia untuk mengantuk, dan 10 suku 10.30 dia mampu tidur dengan lena. Maka ini, ataupun kita tengok di KL tu, gelandangan-gelandangan yang dulu tidur di atas kotak, bunyilah lori 10 tan lalu sebelah dia pun dia tidur macam tu saja. Ini satu rezeki yang mana mungkin tidak ada di dalam jiwa-jiwa orang yang mungkin bergelar sebagai jutawan. Ini membuktikan penglihatan kepada pembahagian rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luar biasa dan luas konteksnya. Baik. Janganlah kita rasakan kita ni tak ada duit, Allah tak bagi kita rezeki. Ini tak betul. Okey. Dengan membanyak lagi kita memberi, Allah akan mengurniakan rezeki dengan banyak lagi kepada kita. Baik. Tahukah ataupun tidak, ketika mana kita di alam barzakh nanti,
ataupun kita di alam-alam kubur nanti, sebahagian golongan daripada kita, mereka meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikembalikan ke dunia, untuk dihidupkan kembali. Di antara golongan yang meminta, iaitulah golongan-golongan syuhada, orang-orang yang syahid. Dia meminta kepada Allah agar dipulangkan ke dunia ini pada kali yang kedua. Likai uqatil maratan thaniyah, supaya aku ini dibunuh lagi. Kerana dia merasakan, dia telah melihat bagaimana nikmatnya Allah memuliakan orang-orang syahid. Tetapi ianya tidak akan berlaku. Juga seperti mana di dalam surah Sajdah, kita selalu dengar surah Sajdah pada malam-malam subuh Jumaat. Allah berfirman, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami dah lihat dan kami dah rasa bagaimana kebenaran alam barzakh ini. Farji'na, wahai Tuhan, pulangkan aku kembali di dunia ini. Maka ini mungkin dialog-dialog yang saya rasakan tengah berbicara di dalam kubur-kubur orang-orang yang telah mendahului kita. Mereka meminta kepada Allah, farji'na, wahai Tuhan, kembalikan aku. Kembalikan kami di dunia. Untuk apa? Na'mal salihah, untuk kami melakukan kebaikan ataupun amalan-amalan soleh. Tetapi ianya mustahil untuk berlaku, tidak akan berlaku. Maka segala arahan Quran dan segala contohan Nabi SAW itu untuk dipraktikkan ketika mana kita ada ataupun hidup sekarang, terlebih lagi di dalam bulan Ramadan ini. Maka terdapat satu golongan lagi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala merekodkan di dalam surah 63, surah Munafik, dari silap saya, ayat ke-10, cuba kita lihat. 63 Ustaz Surah 63. Okey, Munafikun ayat ke-10. 10. Okey, baik. ada Ustaz. Kita lihat sekali lagi arahan Tuhan. Allah memberikan arahan. Wa anfiqu ini dipanggil dalam bahasa Arab fi'lul amr. Fi'lul amr menunjuk kepada arahan. Kena buat. Wa anfiqu. Allah keluarkan arahan. Kalian perlu rezekikan ataupun kalian perlu infak. Mimma razaqnakum min qabl. Mimma razaqnakum, dengan apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. So Allah tidak minta apa yang tidak direzekikan kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita, sebahagiannya itu Allah minta kita infakkan. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu amaran, min qabli an ya'tiya ahadukumul maut. Sebelum daripada kalian itu salah seorang kalian itu mati. Okey. Sebelum ajal datang kepada kamu. So apa segala amalan untuk kita laksanakan sebelum datang ajal. Masalahnya ajal kita tak tahu bila. Tak tahu bila. Jadi sebab itu kita kena berlumba-lumba dan senantiasa mencontohi Nabi, bagaimana pemurahnya Nabi SAW pada bulan yang mulia ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beritahu di dalam ayat ini sambungan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Tuhanku, bagi orang-orang yang dah mati ni ataupun dia nak mati, dia berkata kepada Tuhannya, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku. Dia minta postpone. Okey, dia minta postpone, wahai Tuhan, jangan kau matikan aku dulu. Sedangkan Allah bagi tahu di dalam surah yang lain, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, ianya pasti tidak akan dilewatkan satu detik ataupun diawalkan satu detik. Subhanallah, keajaiban Tuhan. Apabila Allah kata itu, itulah dia. Dan orang seperti ini mengatakan, wahai Tuhan, alangkah baiknya kalau engkau menangguhkan sedikit tarikh mati aku ataupun detik. Kalaulah Allah berikan kepada dia itu penangguhan mati, apa yang dia nak lakukan? Dia kata dalam ayat ini, dia kata apa? Fa'asaddaqa. Kalau engkau tangguh ya Allah, aku nak lakukan satu amalan. Apa amalannya? Dia ingin bersedekah, kata dia. Dia ingin bersedekah. Jadi cuba kita lihat. Ini merupakan satu peluang lah kalau contoh kita boleh extend kita punya kematian.
Ianya takkan berlaku lah. Doraemon pun tak boleh buat cerita macam ni. Dia tapi Haji Nazri bayangkan Tuhan kata okeylah aku lewatkan kau dalam 10 minit untuk mati. Kita banyak lagi amalan-amalan yang kita ada. Kenapa dalam ayat ini Allah tak bagi tahu dia nak buat haji ke, dia nak buat umrah ke, dia nak solat malam ke, dia nak berbakti kepada ibu ke, dia nak baca Quran ke. Dia hanya memilih satu amalan iaitu bersedekah. Okay? Dia kata kepada Allah, dia kata aku nak sedekah kalau engkau lewatkan. Dia tak kata nak buat haji atau nak sembahyang tahajud dan sebagainya, tak. Kenapa? Ulama tafsir mengatakan sedekah ini merupakan satu amalan yang paling pantas untuk kita jana pahala. Paling cepat. Kalau dalam ayat ini dia katakan wahai Tuhan tangguhkan mati aku ingin buat haji. Memang tak sempat lah. Dia nak tunggu Zulhijjah lagi, nak minta visa lagi, nak naik kapal terbang lagi, atau dia ambil masa yang lama. Ataupun dia main tahajud. Main tahajud pun bukan amalan tak bagus, tetapi dia perlu kepada masa. Dia kena ambil air wuduk, dia kena tutup aurat dan sebagainya. Tetapi sedekah hanya detikkan saja. Untuk masa sekarang, kita klik di CIMB ke, MBB ke, Bank Islam ke, klik transfer 2 saat, ianya akan terus terakad ataupun terus berjalan amalan tersebut. Begitu cepat dan begitu mudah. Maka sedekah ini merupakan satu amalan yang sangat cepat kalau kita tahu, kalau kita tahu lah. Dan kalau kita tengok di Facebook banyak page-page daripada Norway, daripada US, daripada ini saudara-saudara Muslim kita yang sangat-sangat memerlukan donasi untuk membangunkan institusi keagamaan kita. Mereka ingin buat masjid di Norway. Banyak sangat dipromosi sekarang ni. Di Amerika dan di mana-mana sahajalah. Tuan-tuan, saya rasa untuk applykan dalam surah 3 ayat 92 tadi tu yang Allah suruh berikan benda yang paling sayang. Saya rasa kita semua ni gagal. Tak berjaya kita. Tak berjaya. Apa yang paling sayang kita ada? Mungkin kereta kita. Untuk kita berikan kereta itu daripada jalan Allah. Allahu Akbar. Mati hidup semula pun susah tu. Tapi bolehlah jadi saya rasakan diri saya nasihatkan untuk diri saya dan tuan-tuan semua untuk kita menjadi satu mukmin, satu muslim yang disiplin dan konsisten. Apabila terlintas sahaja permohonan derma ini ataupun permintaan donasi ini, kita terus menyertai dengan kadar yang sangat-sangat munasabah. Contoh dia minta sedekah duit untuk membina masjid, kita berilah 200, 100 ringgit. Saya rasa orang Telekom khususnya mereka mampu, mereka mampu. Apatah lagi kita ni barulah dikurniakan rezeki yang alhamdulillah baik-baik. Sangat mampu. Harta jangan disimpan. Harta tidak boleh disimpan. Islam tidak mengajar menyimpan harta. Kerana harta itu perlu dipusingkan dan diinfakkan. Baik. Tahukah, jadi setelah kita bagi tahu banyak pemurahan bagaimana sifat pemurahan Nabi SAW dan Nabi merupakan yang pemurah, dan apa cabaran orang-orang yang ingin berinfak nanti datang konsultan iblis dan enko ini, dia bagi tahu nanti kau miskin dan sebagainya, dan kita perlu tangkis dengan baik bisikan tersebut. Dan kita tahu juga di antara ancaman yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan neraka Saqar bagi orang-orang yang gagal menyalurkan duit-duit mereka ataupun harta-harta mereka kepada fakir-fakir miskin. Dan juga kita dah bagi tahu satu amalan yang orang-orang yang dah mati itu idam-idamkan untuk mereka lakukan, iaitulah bersedekah. Maka sedekah ini sangat-sangat penting dan sangat sinonim dalam agama ini. Maka satu benda yang boleh mungkin kita fokuskan bagi kalau kita terlihat, apatah lagi untuk permintaan untuk mendirikan rumah Allah. Ini saya rasakan kalau kita tak bagi sangat tak patut. Tak patut. Kerana di dalam hadis yang Nabi SAW sebut, bagi siapa yang memberi donasi untuk membina rumah Tuhan ataupun rumah Allah, ma min muslim, kata Nabi SAW diterjemahkan saja, barang siapa yang
Man bana masjidan lillah, kata Nabi SAW. Barang siapa yang membina masjid lillah, memang untuk Allah, ikhlas untuk Allah, walau bimafhasatin saqatatin au asghar. Nabi bagi tahu orang tu dia berikan duit dia untuk membuat rumah Allah, dan duit yang diberi tu bukanlah banyak. Cukup sekadar untuk membuat seperti satu tempat rumah burung untuk bertelur. Maksudnya kecil je lah, RM10 mungkin dia bagi. Rumah bertelur, burung bertelur taklah banyak sangat, taklah besar sangat. Mungkin dia bagi RM10, saya rasa RM10 pun banyak. Mungkin dia bagi RM2. Batu bata sekarang satu berapa? RM1, RM2. Kan? Kalau bagi, kata Nabi, kalau seseorang itu memberi donasi untuk membina rumah Allah, walaupun donasi dia itu hanyalah sebesar rumah tempat sarang burung nak bertelur. Kata Nabi SAW, apa? Banallahu lahu baitan fil jannah. Nabi bagi jaminan Tuhan akan mendirikan rumah bagi pendonasi itu, rumahnya di syurga. Rumahnya di syurga. Ya. Di dalam dunia ni untuk beli rumah bukan senang, tetapi untuk memiliki rumah di dalam syurga, insya-Allah semua mampu milik. Ya. Jadi kita boleh disiplinkan, dan ataupun selepas ini kita carilah mana-mana agensi ke, mana-mana ma'had tahfiz ke, mana-mana di luar negara ataupun di dalam negara ke, ayuhlah kita contohi amalan Nabi SAW ini, iaitulah sikap pemurah. Kita bahagikan sebahagian kecil, saya katakan, harta kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menggandakan ianya kembali. Ya. Baik, ini ada soalan ke apa ni? Soalan Ustaz daripada pendengar, daripada penonton kita. Dia kata kalau dia sedekah makanan macam Ustaz tadi, Ustaz sebut infak dari segi harta, dari segi bata apa semua kan, maksudnya dia yang kekal. Kalau makanan Ustaz, adakah mungkin, saya baca soalan ni, saya rasa dia punya maksud dia, makanan itu adakah kurang sikit pahalanya ke daripada kita berinfak harta tu, ataupun dia stop sampai situ saja ke? Macam mana tu Ustaz? Baik, memberi makanan ini satu, saya katakan, ianya merupakan satu simbol dalam agama kita. Dia merupakan satu simbol dalam agama Islam ataupun syiar. Ketika mana Nabi SAW kali pertama dia menjejak kaki di Madinah, kita tahu Nabi di Mekah, dia dihalau, dia diusir oleh orang-orang kampung dia. Kemudian Nabi SAW pergi ke Madinah. Ketika mana Nabi SAW menjejakkan kaki dia pertama kali di Madinah, Nabi memberikan speech ataupun ucap tama, first speech Nabi, ucap tama. Isi ucap tama, kita tahu Perdana Menteri pun ada ucap tama dia. Maksudnya ucap tama ni apa? Message yang ingin disampaikan merupakan satu message yang penting, yang sangat hebat. Apakah point first speech Nabi SAW di Madinah ketika mana dia jejak kaki? Kata Nabi SAW, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am. Kata Nabi, wahai manusia, sebarkan salam. Siapa pun anda, Arab ke, tak Arab ke, Islam ke, tak Islam ke, Nabi kata sebarkan salam. Itu pertama. Itu dia punya slogan yang pertama Nabi bawa, bagi salam. Tetapi kalau difikirkan kembali, kadang kita sedih. Orang-orang Melayu kita pun dalam melaksanakan bab salam ini, saya mengatakan mereka gagal juga. Kita gagal. Ya. Kita hanya beri salam kepada orang yang kita kenal sahaja. Ini tak betul. Kita nak masuk 7-Eleven tu, kalau di Islam, kita kena bagi salam. Kalau kita pergi KFC, kita jumpa kaunter, orang tu nampak Islam, kita beri salam. Ini kita kena buat. Kalau orang bakit tak buat, nak harap siapa lagi buat? InsyaAllah. Orang bakit dia paling Islamik lah ni. Masya Allah. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, wa at'imut ta'am. Perkara yang kedua, Nabi kata beri makan. Subhanallah. Jadi beri makan ini di dalam ayat Al-Quran sangat banyak. Dan saya bacakan tadi di dalam surah Mudaththir itu, kenapa diancam dengan neraka sakar?
Allah bagi tahu walam nut'imul miskin. Mereka mengatakan kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Okay. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi SAW, man fattara sa'iman, barang siapa yang memberi makanan untuk orang lain berbuka, dia perolehi pahala seperti mana orang itu berpuasa ghaira annahu yanqusu min syai', tanpa dikurangi sama sekali. Jadi apabila kita mengatakan infak, ianya satu perkataan yang umum dan pengkhususan di bawahnya termasuklah memberi makan, termasuklah memberi tenaga kita, termasuklah beri pakaian, termasuklah apa saja perlindungan, kata-kata yang baik, senyuman, ini semua termasuk dalam kategori infak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada soalan kedua ni. Soalan jika infak dengan niat untuk arwah. Baik. Ini soalan-soalan yang bagus, dia katakan. Soalannya, jika kita infak dengan niat untuk arwah ibu bapa, adakah pahala tersebut diangkat? Maksudnya diterima ataupun tidak? Okay. Yes. Baik. Tuan-tuan, masalah kita ni, kalau kita nak buat satu-satu amalan tu, kita nak tahu ianya diterima oleh tak, ni siapa yang tahu? Kita tak tahu. Okay, kita tak tahu. Ustaz, ni sampai ke Ustaz? Ni sampai ke Ustaz? Ustaz, saya bacakan Yasin contohnya kepada ibu bapa saya. Sampai ke tidak? Tidak ada siapa yang tahu. Okey, satu. Memang kita tak tahu. Kan? Ustaz pun dia tak tahu. Okay? Tetapi kita hanya tahu apabila ada pengkhabaran nas daripada Al-Quran ataupun sunnah yang menceritakan tentang hal tersebut. Dan kita tahu. Jadi mana-mana orang, dia tidak ada authority. Dia katakan, you buat macam ni, dia sampai. Sedangkan dalam nas tidak bicarakan, dia tahu mana. Dia tahu mana. Siapa dia? Adakah Jibril turun kepada dia dan memberitahu perkara itu sampai ataupun tidak? Kalau dia mendakwa dia seperti itu, kita mengatakan dia tu Dajjal. Berapa ramai hari ini yang mendakwa. Oh, begini. Dia mimpi. Habis-habis mimpi. Tidak ada modal lain. Baik. Kembali saja kepada soalan tadi. Sebenarnya, ataupun saya ghostan sedikit kerana dia mengenai ibu dan bapa. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra mengarahkan kepada anak-anak untuk melakukan bakti kepada ibu dan bapa. Wa qada rabbuka alla ta'budu illah wa bil walidaini ihsana. Ibu dan bapa perlu dibaktikan. Maksudnya perlu dibuat bakti kepada mereka. Persoalannya, ibu bapa yang perlu dibuat bakti, adakah ibu bapa yang masih hidup atau juga yang sudah mati perlu dibaktikan? Maka kedua-dua ibu bapa, sama ada dia hidup ataupun dah mati, dia perlu dibaktikan oleh sang anak. Di antara bakti yang kita boleh lakukan kepada ibu dan bapa kita yang telah pergi dengan menginfakkan harta-harta kita, kemudian kita niatkan untuk mereka. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Dia berkata kepada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah mati. Dan aku, kata dia punya rasa rugi sangat. Dia kata, aku ni kalau aku bercerita kepada mak aku tentang pahala ataupun benefit sedekah ataupun infak, nescaya mak aku akan mengeluarkan infak. Tapi mak aku dah mati. Atasaddaqu anha? Kata para sahabat tu, boleh tak aku sedekahkan bagi pihak dia? Maka kata Nabi SAW, qala na'am. Ya, boleh. Boleh. Maksudnya boleh. Maksudnya perkara itu sampai. Dan Nabi beri izin dengan tata cara agama tersebut. Okay? Maksudnya kita belikan contoh makanan, ya Allah, ini aku infakkan untuk ibu aku. Okay? Untuk ayahku yang telah meninggal, ianya sampai dan ianya menepati sunnah Nabi SAW. Ya. Ada soalan lagi tak ada? Ada Ustaz. Oh, kalau soalan yang seterusnya ni, saya rasa sekarang soalan ni tengah famous Ustaz. Soalan dia, adakah kita perlu war-warkan setiap infak yang kita buat kepada orang ramai ataupun elok didiamkan saja? Mana yang lebih afdal Ustaz? Baik.
Ini kalau saya jawab mungkin saya cuba cepatkan jawapan dia. Kerana saya teringat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah apabila meriwayatkan hadis ini, begitu seriusnya Abu Hurairah hampir pengsan 4 kali dengan hanya ingin menceritakan hadis ini. Hadis begitu takut dan saya sering-sering ditakutkan oleh hadis seperti ini. Saya merasakan sangat rugi ataupun adakah mereka tidak mengetahui hadis seperti ini sehingga ingin memamerkan sedekah-sedekah mereka lakukan. Baik. Pada asalnya, setiap sedekah itu tidak diberitahu. Disembunyikan. Walaupun ada juga yang dimentionkan di dalam Al-Quran sedekah yang nyata. Yang sedekah yang nyata itu maksudnya mungkin adalah sebab-sebab keperluan yang perlu. Ya. Kadang-kadang seseorang itu dia nak tunjuk bukan sebab apa, dia nak tunjuk supaya orang teladani. Tapi kadang-kadang kita fikir dengan secara logiknya lah. Kalau you nak suruh orang derma, tak perlu sampai detail sangat semua benda. Contohnya kalau saya kata pakcik, saya tanggung rumah pakcik. Okey, kita bagi tahu semua orang. Sewa dia saya bayarlah pakcik. Sekadar itu cukup lah. Pada saya lah. Tak perlu kita bagi. Sewa pakcik bukan murah tau, RM1,000 tau. Tapi saya tanggung. Sehingga kan mention itu, kadang-kadang kita bertanya untuk apa diberikan maklumat seperti itu. Nombor saya. Nombor tu kenapa diberitahu? Kan? Ini di sinilah, ini cerita-cerita dongeng dululah. Ya, betul Ustaz. Jadi kita tak tahu, tapi kenapa perlu diberitahu? Sebab itu saya ingin bacakan satu hadis Nabi SAW. Jaga-jaga kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada hari kiamat, 3 manusia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 manusia ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah menceritakan, saya ulang, menceritakan hadis ini 4 kali dia rebah. Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita nak spice up, nak bagi sedih. Tak, saya tak suka nak mengatakan itu. Tapi ceritanya Abu Hurairah 4 kali pengsan kerana getar dan takut tentang hadis ini. Dan saya umur hidup saya sangat-sangat terkesan dengan hadis ini. Nabi beritahu 3 manusia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan dia akan tanya, yang pertama engkau lakukan apa? Apa yang kau lakukan wahai hamba-Ku di dunia ini? Maka orang itu berkata, ya Rabb, berkata kepada Tuhan dia, ya Rabb, jahadtu fi sabilika hatta stushhid. Wahai Tuhan, di dunia dahulu aku berjihad ke jalan engkau sehinggalah aku syahid. Mati dia. Okey, apa yang kita boleh bayangkan di sini? Watak ni yang dia kata dia berjihad, kita tak terbayang dia pakai baju Nike macam ni. Kan? Dia tak bayang dia nak sikat rambut raga-raga macam ni. Kita Ustaz? bayangkan. Dengar tak? Dengar Ustaz. Okey. Kita tak boleh bayangkan orang yang berjihad zaman Nabi tu naik kuda, pakai seluar pendek, ada rambut warna-warni. Tak. Kita dah tahu watak berjihad itu seorang yang memakai jubah, yang subhanallah, slogan dia pun bukan hidup Melayu. Slogan dia adalah Allahu Akbar dan sebagainya. Itu watak yang kita bayangkan apabila dia katakan dia itu berjihad sehinggalah dia syahid. Kemudian Allah kata kadzabt. Allah kata kepada kadzabta, engkau dusta, engkau tipu. Sesungguhnya engkau di dunia itu innama qatalta liyuqalu laka. Sesungguhnya engkau itu berjihad di dunia dahulu, engkau ingin orang panggil engkau sebagai engkau seorang pahlawan. Allahu Akbar. Engkau suka manusia gelarkan engkau dengan pangkat pahlawan negara, pemberani, pengitu dan pengitu. Laqad qil, kata Allah, sesungguhnya orang-orang di dunia telah berikan gelaran itu kepada engkau. Tapi kemudian kata apa? Fasahaba ala wajhi wa ulghiya finnar. Tetapi pada hari itu Allah merentak wajahnya dan mengheret mukanya dan menghumbankan dia ke dalam api neraka. Masya-Allah. Ini bukan masalah LGBT ke, bukan masalah mengurat suami orang ke, dating dengan bini orang ke, bukan. Ini masalah orang berjihad. Itu orang pertama. Orang yang kedua, kata Nabi SAW, Allah bertanya kepada dia, apa yang kau lakukan? Maka dia jawab pandai, dia katakan, ya Rasulullah, engkau berikan aku kelebihan di dunia ini, ada harta sedikit dan sebagainya.
maka aku lakukan segala, tidak ada orang minta infak, bahkan semuanya infak yang orang minta kepada aku berikan. Okey, ini point dia yang kita nak kenakan dengan tadi tu, tunjuk tak tunjuk. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata kepada hamba dia, kadzabta, engkau berdusta, engkau tipu. Innama anfaqta liyuqalu laka jawad, sesungguhnya engkau keluarkan infak engkau, donasi engkau buatlah ini, buatlah itu, bukanlah untuk aku, tetapi engkau ingin manusia panggil engkau seorang manusia yang pemurah. Engkau ingin netizen berikan satu gelaran kepada engkau, Masya Allah, zuhud itu ini. Laqad qil, kata Allah, sesungguhnya orang netizen di dunia dahulu telah berikan gelaran itu kepada engkau. Fasahaba ala wajhihi wa ulghiya finnar, pada hari ini Allah merentak mukanya, mengheret dan menghumbankan di dalam api neraka. Ini bahana kalau tidak disertakan mana-mana ibadah termasuk infak dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kenapa dua watak itu dihumban oleh Allah dalam neraka? Kerana adamul ikhlas, tidak ada ikhlas. Okey. Dengan sebab itu kalau boleh avoid untuk kita jangan menunjuk-nunjuk, kita jangan tunjuk. Tidak perlu. Kadang-kadang kita ni pun tak ada kerja. Duduk dah kedai kopi, dia kata, aku bulan ni Allah sempit sikit lah duit. Leha, kenapa kau sempit sikit? Aku ada bagi duit tahfiz tu, dia minta aku bagi 2,000. Kenapa dia cerita? Kan? Ini tabiat kita dah dibelit oleh iblis. Iblis kontrol kita sehingga kan kita gagal dalam ibadah kita. Ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh tidak ditahu oleh mata selain daripada mata Tuhan. Sebaiknya kalau tidak ada keperluan, jangan ditunjuk. Ini apa hal? Setiap benda nak buat mesti ada ni. Mesti nak selfie dulu ataupun on camera tu live. Tak perlu. Ini satu bahana. Satu bahana. Kalau tidak ada keperluan, tidak perlulah. Contoh kadang-kadang orang tu dia bergerak sebagai NGO. Duit yang dikutip duit orang, bukan duit dia. Dia pun nak bangga pasal apa? Bukan duit dia. Jadi dia buat benda tu, dia buatlah video untuk bagi tahu sumbangan anda telah diberikan. Maka disampaikan. Ini benda yang boleh lah. Tetapi kalau duit sendiri untuk you record, bagi tahu, jangan. Jangan, bahaya. Takut kita. Ustaz. Oi. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Masya-Allah. Ya, saya ada. Gambar Ustaz tak bergerak ni. Okey dah. Alright. Ustaz, kalau boleh soalan last Ustaz, sebab hari ni nampak gayanya Ustaz punya tazkirah ni dapat banyak sambutan yang baik Ustaz. So last soalan daripada penonton kita Ustaz Fadil Ustaz, adakah pemberian kepada orang bukan Islam yang susah dikira sebagai sedekah juga, dan apakah fadilatnya Ustaz? Baik, ini kita jawab secara ringkas ya. Adakah pemberian kepada orang bukan Islam yang susah sebagai sedekah? Ianya memang dikira sebagai sedekah. Okey. Dikira sebagai sedekah. Ini tuan-tuan, infak ataupun ihsan, Islam subhanallah agama yang rahmat, dia tidak menskopkan kepada skop keagamaan, tidak. Bukan, sebab itu kalau perbahasan dalam masalah zakat, adakah duit zakat boleh disalurkan kepada non-Muslim? Ya. Maka di sana ada pandangan fuqaha yang boleh di atas dasar mu'allafati qulubuhum, orang yang mu'allaf, yang ingin boleh dijinakkan hati mereka dengan wang zakat tersebut. Okey. Kemudian suka saya sentuhkan, tidak usah kita pergi dalam skop kemanusiaan, tetapi Islam sebelum itu telah memberikan satu ganjaran yang begitu besar kepada orang yang memberi infak ataupun sumbangan kepada binatang. Kalau kita lihat contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
satu watak ataupun dua watak yang begitu dibenci oleh kita, iaitulah seorang wanita pelacur dan seekor anjing. Wanita ni kerja dia tak ada kerja lain. Memang kerjanya melacur. Okey. Sampai buat overtime lagi. Tetapi subhanallah, dia punya perasaan pemurah tu, generous dia, untuk memberikan sumbangan ataupun infaknya itu untuk membantu seekor anjing, lalu diberikan minum kepada seekor anjing. Dalam hadis itu mengatakan kada yaqtulul atash, anjing itu hampir terbunuh kerana kehausan. Maka diberikan air kepada anjing itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dia dan mengampunkan. Maka ini reward yang Allah beri berdasarkan hati yang begitu ikhlas kepada seekor anjing. Apatah lagi kalau kita memberi infak ataupun sumbangan kepada saudara non-Muslim kita, sudah tentu ada fadilat dan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya, poinnya ikhlas. Jangan di selfie. Ikhlas. Dan ikhlas, kita kena ikhlas. Pokoknya ikhlas. Dan ramai orang yang gagal juga untuk berinfak kerana mereka katakan aku bagi sikit segan. Jangan segan dengan sedikit pemberian itu. Kerana apabila sedikit itu disertakan dengan keikhlasan, ianya banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ikhlas. Baik. Terima kasih Ustaz. Masya-Allah, mantaplah Ustaz. Alhamdulillah. Cukup dengan dalilnya, cukup dengan nasnya, alhamdulillah. Itulah saya seronok bila dapat bersembang dengan Ustaz Reza ni. Dan untuk makluman penonton-penonton di FB Bakit dan juga FB TM Perak, disebabkan mantapnya Ustaz ni, kita tak buat sekali ni je. Kita akan ada satu lagi sesi bersama dengan Ustaz, insya-Allah pada 21 hari bulan ni Ustaz, insya-Allah. 21. 21. 3 hari lagi sebelum raya Ustaz, kita nak buat satu tajuk, insya-Allah kita mengucapkan selamat tinggal, bersedia untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ramadan Al-Mubarak. Boleh Ustaz ya? Boleh insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, saya dengan ini mewakili Bakit Negeri Perak dan juga khususnya TM Perak ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Reza kita di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami pada hari ini. Hari Sabtu kami ganggu masa Ustaz tu untuk berkongsi ilmu bersama dengan kami. Alhamdulillah, saya nampak feedback ataupun soalan-soalan daripada penonton-penonton kita sangat baik. Maksudnya mereka betul-betul fokus dan mereka betul-betul mengambil peluang ini untuk sama-sama mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan kathira. Dan kepada semua para penonton, terima kasih sekali lagi di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Dan jangan lupa hari Selasa, insyaAllah Selasa yang akan datang ni, kita akan bersama dengan Ustaz Selebriti, insyaAllah kalau ada rezeki kita, Ustaz Haslin Bollywood. Kita akan bersama-sama pada hari Selasa ini di waktu yang sama jam 12.45 insyaAllah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Semoga kita akan berjumpa lagi insyaAllah di 21 hari bulan nanti untuk sama-sama kita mengimarahkan lagi taman-taman syurga secara online sekarang Ustaz. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Saya ingin bersama-sama kita tutup majlis kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As. Subhanallah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.